Kemudian dengan mempelajari ilmu usul fiqh juga kita akan dapat mengetahui sebab-sebab bagaimana ataupun sebab-sebab yang membawa kepada khilaf di kalangan fuqaha, ya. Jadi bila kita memahami sebab-sebab itu, maka kita tidaklah menjadi orang-orang yang ta'assub, dengan ta'assub dengan apa yang kita pegang. Contohnya kita tahu ada khilaf dalam membaca Fatihah contohnya, atau membaca basmalah contohnya dalam semayang. Jadi kita tidaklah bila kita memahami bahawa khilaf tak ada sebab-sebab yang tertentu. Contohnya mungkin ada sahabat yang mendengar Nabi SAW membaca al-basmalah, bismillah, dalam solat, maka ada sahabat mengatakan dia adalah wajib, contohnya mesti baca, tak baca tak sah. Sebab ada yang ulama kata maknanya basmalah itu adalah sebahagian dari Fatihah, ada katanya sebahagiannya tidak. Jadi kita mengetahui, bila kita mengetahui, maka dia boleh menjawabkan kita daripada bersikap ta'assub, bersikap ta'assub. Kemudian selain daripada itu, bila kita mengetahui usul fiqh juga, di antaranya faedah dia ialah kita melakukan ataupun kita mengikut satu-satu perkara itu, ataupun kita beramal dengan satu-satu hukum bukan kerana ta'assub seperti mana Nabi jelaskan tadi, tetapi lebih kepada mengikut dalil. Jadi bila kita tengok dalil yang kuat, itulah yang kita amalkan, yang kita lakukan. Jadi itu juga di antara faedah, faedah, dan kita tidak ta'assub. Dan walaupun kita contohnya memang kena ikut mazhab, kita mengikut, contoh kita mengikut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i contohnya bila bersentuhan lelaki perempuan batal wuduk sama ada niat ke tak ada niat ke. Tapi dalam mazhab Hanafi contohnya tidak membatalkan wuduk. Jadi bila kita faham melalui kaedah usul fiqh ini bahawa perselisihan pendapat itu adalah satu perkara yang biasa bagi para mujtahid, maka kita boleh menerima. Maka kita tidak akan mengatakan, oh ini mazhab Hanafi ni tak betul, yang betul adalah mazhab Syafi'i sahaja. Sebab kita pengikut totok mazhab Syafi'i contohnya, maka kita tak boleh bersifat demikian apabila kita memahami usul fiqh ini, ya. Baik. Begitu juga di antara faedahnya juga bila kita belajar ilmu usul fiqh ini, ia menjadikan kita orang yang sangat berhati-hati dalam membuat satu-satu keputusan. Maksudnya apa dia? Maksudnya kita bila kita belajar usul fiqh, kita berada di jalan yang betul, yang lurus. Artinya kita faham, kita nampak apa yang berlaku. Maksudnya bila kita belajar usul fiqh, dia tidak menjadikan kita terlalu terbuka sehingga kan maknanya contoh kita akan mempermudahkan satu-satu hukum. Artinya kita kata, oh semuanya boleh gunakan kaedah fiqh, kaedah usul fiqh ni, kita membolehkan semua perkara. Tak boleh juga. Dan kita juga tidak juga terlalu maknanya sempit dari satu sudut, terlalu rigid. Maknanya kita tak boleh menerima kalau contohnya ada satu perkara yang baru, kita terus kata hukum, oh ni haram. Tak. Bila kita belajar ilmu usul fiqh, maka kita boleh melihat dari berbagai sudut menggunakan kaedah-kaedah dalam usul fiqh ini, maka kita boleh mencari hukum berdasarkan kepada ijtihad. Contohnya ini bagi para mujtahidin lah, bagi kita ni sebagai muqallid ni kita ikut je. Cuma adalah lebih baik walaupun kita muqallid, tapi kita memahami kaedah-kaedah yang digunakan oleh para mujtahid dalam mengeluarkan satu-satu hukum. Jadi kita tidak nak bila belajar usul fiqh, kita tidak terlalu tertutup, maknanya sehingga kan tak boleh nak berijtihad, dan kita tidak boleh juga terlalu terbuka sehingga kan semua ni nak berijtihad, walaupun ada kadang-kadang ada nas yang jelas pun nak berijtihad juga. Tak. Jadi bila kita mempelajari ilmu usul fiqh, kita tahu di mana masa bila kita boleh menggunakan ijtihad dan masa bila kita tak boleh melakukan ijtihad. Baik. Kemudian begitu juga apabila kita mempelajari ilmu usul fiqh, kita juga akan dia juga akan membuka ruang bagi kita untuk munazarah ataupun untuk berdebat, untuk bertukar-tukar fikiran, untuk bertukar-tukar idea, membincangkan sebenarnya sebab masing-masing tahu kaedah-kaedah usul fiqh, dan semuanya berbincang, berbahas, berdebat dan sebagainya bukan atas alasan untuk contohnya menegakkan benang basah, tapi adalah untuk mencari kebenaran. Jadi masing-masing keluarkan hujah-hujah dia, masing-masing mengeluarkan bukti-bukti ataupun support, sokongan kepada hujah masing-masing. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
Kemudian begitu juga bila kita belajar ilmu usul fiqh ini, kita dapat memahami bahawa terdapat satu unsur yang penting dalam syariah, itu disebutkan sebagai samaha. Maknanya samaha ni artinya toleransi, maknanya dalam hukum ni dia ada sifat-sifat toleransi dia, artinya ada flexibility. Maksudnya bila kita belajar ilmu usul fiqh ni, kita dapat memahami ada keadaan-keadaan tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu maka dibolehkan untuk kita melakukan sesuatu yang pada asalnya mungkin zahirnya tidak boleh, tapi dalam keadaan tertentu ia dibolehkan. Contoh yang paling mudah, dengan mempelajari ilmu usul fiqh, kita dapat mempelajari bahawa adanya disebutkan sebagai rukhsah. Contohnya ada rukhsah artinya kelonggaran yang diberikan. Contoh dalam sekarang ni kita dalam PKP, kita dalam PKP, maka dengan berasaskan kaedah maslahahnya, kaedah maknanya contoh darul mafasidnya, kaedah menjauhkan perkara-perkara yang boleh membawa kerosakan, ataupun boleh juga kita menggunakan kaedah saduz zara', maknanya mengelakkan satu benda yang boleh membawa kepada satu benda bencana. Maka daripada menggunakan kaedah-kaedah ini yang digunakan oleh para mujtahid, untuk menentukan hukum, apakah hukumnya kalau sekarang dalam keadaan PKP kita tak boleh keluar, apa hukumnya kalau kita tidak pergi solat Jumaat, dihalang untuk solat Jumaat, dan dihalang daripada contoh pergi haji, dihalang daripada umrah dan sebagainya. Jadi dengan adanya ilmu usul fiqh ini menjadikan kita orang yang faham tentang kedudukan syariah itu, dan syariah itu tidaklah terlalu strict sebenarnya, dan dia ada flexibility di sana, dia ada toleransi di sana. Maknanya dengan itu kita dapat melihat keindahan dan kecantikan Islam itu kalau kita belajar ilmu usul fiqh. Jadi kalau kita tak faham ilmu usul fiqh, maka kita kata kita akan marah, kita akan memberontak, kenapa ini tagut, Allah. Contohnya, ini sesat, ini apa nak tutup masjid apa semua sekali, ini semua kerja kafir ni. Jadi kalau itu berlaku, maka dia disebabkan oleh ketidakfahaman kita kepada kaedah-kaedah usul fiqh tadi. Jadi sebab itulah sangat penting untuk kita mempelajari ilmu usul fiqh supaya kita dapat melihat satu perkara itu dengan neraca yang betul, dengan kacamata yang tepat, maksudnya dengan menggunakan kaedah-kaedah yang benar dan betul, tidak boleh mengikut perasaan semata-mata. Baik, jadi dari sudut dalam usul fiqh juga dibincangkan tentang adillah syar'iyah. Dalam usul fiqh ini dibincang juga adillah syar'iyah, iaitu dalil-dalil yang diguna pakai dalam menentukan satu-satu hukum dalam hukum syarak, dalam agama, menentukan hukum-hukum yang dalam agama. Dia ada dua bahagian. Yang pertamanya al-adillah al-muttafaq alaiha, dalil-dalil yang disepakati oleh semua ulama, maknanya ijma' ulama bersepakat, ada ijma', disepakatan ulama bahawa dalil-dalil ini semuanya diterima oleh para ulama, tidak ada khilaf. Yang kita tahu kitab, sunnah, ijma' dan qiyas, ada 4 dalil yang dipanggil adillah al-muttafaq alaiha, dalil-dalil yang disepakati oleh ulama, iaitu Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Manakala kita ada dalil-dalil yang mukhtalaf alaiha, artinya para ulama tidak semuanya bersetuju menjadikan dalil yang mukhtalaf alaiha ini sebagai dalil yang boleh digunakan pakai untuk mengeluarkan hukum. Di antaranya apa dia? Di antaranya al-istishab, kemudian kita ada al-istihsan, ada masalih al-mursalah. Ini di antara dalil-dalil yang tidak disepakati oleh. Dan ada beberapa dalil yang lain, huruf dan sebagainya. Jadi di sini cuma disebutkan 3 yang biasa kita dengar, 3, iaitu dalil yang adillah al-mukhtalaf alaiha, iaitu dalil-dalil yang tidak disepakati. Baik, anak-anak, biasa sekadar itulah secara ringkas apa yang boleh Habib kongsikan dengan anak-anak semua. Mudah-mudahan ada kebaikannya, insya-Allah. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang Habib minta maaf, itu adalah kelemahan Habib sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.